Yang keempatnya, takwa yang dimaksud oleh Ali ialah al-isti'dadu li yaumir rahil. Kita bersiap sedia untuk kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita berpuasa Ramadan ini, kita makin dekat, bukan makin jauh. Kita angkat takbir dalam sembahyang qiyam malam contohnya. Kita nampak kehebatan Allah dan kebesarannya. Bila kita berpuasa siang hari, kita rasa Allah tu makin hampir dan kita makin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah derma siang hari malam Ramadan, kita rasa kita ni sekadar pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini hak Allah untuk aku menyumbang walaupun tidak banyak lillahi taala. Jadi semua amal ini amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan Allah dan menunaikan perintah surah Allah SWT. Itulah konteks puasa dengan takwa, takwa dengan bulan Ramadan. Baik, itu soalan yang pertama. Sekira nampak masing-masing ada soalan ditanya. Ada lagi soalan yang kedua? Silakan. Sila Salasia. Ustaz, saya nak tanya, bila kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh, ia membawa kepada kesan takwa. Jadi saya nak tanya, apa tanda-tanda kita ni mencapai takwa? Soalan yang cukup bagus untuk sama-sama kita tatapi dalam perbincangan kita pada pagi ini. Apakah kesan-kesan orang yang benar-benar dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita harus yakini bahawa manifestasi pasing takwa ialah melahirkan manusia. Sebab takwa ini hanya boleh berlaku dalam jiwa manusia, tidak dalam jiwa binatang dan tidak makhluk binatang. Sebab bila Allah sebut dalam satu ayat Al-Quranul Karim, Al-Hujurat ayat 13, Tuhan kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bercakap tentang manusia bertakwa, kita manusia tuan-tuan ada 3 unsur yang penting. Pertama ada unsur roh. Ya. Antara yang paling utama ialah unsur roh kita. Sebab kita nak jana roh yang baik ialah roh yang sentiasa buat benda-benda yang Tuhan perintah. Jadi orang bertakwa arti dia ada sesuatu dalam jiwa raganya. Bermaksud dia sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna, elok. Dari sudut jiwanya, jiwa yang beriman, jiwa yang tunduk, jiwa yang mantap, jiwa yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak melawan Allah. Ini roh yang kita nak kena beri suntikan. Sebab kita solat dalam Ramadan, kita nak bangkit roh kita. Kita berpuasa, hidupkan roh kita. Kita bersedekah, nak hidup roh kita. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, kalau roh manusia sudah tidak ada, maka dia sudah mematikan seluruh kehidupannya. Kalau jasadnya segar bugar, roh mati, dia telah mati. Sebab itu kata ulama kita, ada orang yang telah mati sebelum kematiannya. Bermaksud jasadnya segar bugar, rohnya sudah mati. Maknanya kalau manusia hidup keadaan, orang kata apa? Makan banyak, makan kenyang, tetapi berdosa dan menipu Allah dalam banyak keadaan, orang telah mati sebenarnya. Sebab rohnya telah pun mati sebelum fizikalnya diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah kita ada unsur roh. Yang kedua, kita ada unsur jasad. Di jasad kita ini tuan-tuan paling berharga. So bila kita berpuasa, kita menjaga jasad kita. Jasad disudut untuk tunduk, untuk patuh, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mungkin dapat solat sunat tarawih tanpa jasad yang gagah perkasa, jasad yang sihat walafiat. Jadi kalau jasad lembik, usahakan 10 rakaat, 2 rakaat pun tak mampu, tumbang terus ya. Maknanya jasad kita mesti ada kekuatan. Maka orang bertakwa tandanya ialah dia sentiasa seronok dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seronok nak buat benda-benda yang memberikan kekuatan jiwa terutama dan jasad pun sama. Dia berpuasa, dia tak merintih. Walaupun kepanasan matahari yang terik membakar, dia tak merintih. Lambat kena buka puasa ni, dah tak sabar dah. Contoh tak, walaupun matahari membakar terik, tapi jiwanya ada kekuatan, jasadnya pun ada kekuatan, dia mampu nak berpuasa dalam keadaan yang panjang. Itu unsur yang kedua. Unsur ketiga manusia ialah dia ada, ini dibincang oleh kalangan para ahli ulama, walaupun tak disebut di senarai panjang, tapi disebut unsur ketiga manusia ialah unsur akal. Unsur akal. Akal itu tuan-tuan sesuatu yang mesti dijana. Supaya apa?
bila ada nilai takwa, orang bertakwa tadi, bila ada kekuatan akal, dia akan faham. Dia tengok alam cakrawala, dia nampak kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tengok langit yang tinggi menjulang, dia kata Allah Maha Kaya. Dia tengok air mengalir sungai, Allah Maha Perkasa. Dia menjadi udara yang segar bugar, Allah Maha Esa. Dia nampak sebab akalnya akal yang ada keimanan, bertakwa. Tapi kalau orang yang tak ada takwa, akalnya jadi bodoh. Boleh jadi akan jadi gila, akhirnya akan merapu dan mengarut dalam hidup. Akal cerdik tadi akan jadi akal yang bodoh dalam banyak keadaan. Sebab itulah tuan-tuan, secara umumnya persoalan yang tadi keselesaian tadi, bahawa itulah di antara ciri-ciri yang kita akan lihat daripada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jana, sebab itulah makanya bagaimana langkah kita untuk kita menjadikan Ramadan sebagai bulan takwa. Antaranya ialah kita mesti mulakan dengan penuh keinsafan. Hati kita mesti dibersihkan, dijana dengan sesuatu yang boleh mengkoreksikan kehidupan kita. Perhatikan saja tuan-tuan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntung, berjayalah orang-orang yang menyucikan hatinya, dan kecundang, gagal dan hancurlah orang-orang merosakkan hati dan nuraninya. Di situ menampakkan Allah telah misahkan dua kelompok manusia. Yang gagal kerana kecundang hatinya, yang berjaya kerana elok hati, jiwa dan raganya. Maksudnya ialah ada kekuatan. Maka Ramadan ini proses menjana sifat-sifat baik dalam dada kita, dalam hidup kita. Bila kita terima kebaikan daripada ibadat Ramadan, kita akan benci hidup kita. Dosa terangkat, diampunkan. Kemudian hidup Allah akan angkat, Allah akan beri kedudukan yang tinggi. Kejahatan kita Allah akan hapuskan. Jadi ini di antara sesuatu yang mesti kita lakukan dan kita mesti cari. Keduanya ialah untuk menjana Ramadan dengan takwa ini ialah kita memperbanyakkan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan lidah dan bibir dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah, ketundukan yang berpanjangan, dan kita mendekati Allah dalam keadaan bibir yang basah dengan menyebut kalimah-kalimah membesarkan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Satu hari Nabi SAW bertanya para sahabat, ala adullukum ala syai'in, kamu suka kalau aku tunjukkan satu perkara yang besar kepada kamu? Dan tas kata sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, silakan, kami ingin mendengar. Jawab Nabi SAW, kalimatan khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Nabi nak sebut benda simple, tapi itu amalan yang akan membersihkan jiwa kita. Kata Nabi, dua kalimah yang ringan di bibir, berat timbangannya di hari mahsyar nanti kepada kamu, iaitulah kalimah alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Tengok tuan-tuan, saya berpandangan bahawa benda-benda semacam inilah menjadi nadi dan jantung kepada pembangunan takwa. Bila kita basah lidah dengan ucapan besarkan Allah, lidah kita basah dengan ucapan membesarkan Allah semata, maka akan besarlah Allah dalam hati nurani kita. Kecil kita dalam keadaan apa sekalipun, kerana Allah itu maha besar. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa di sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak. Ya Allah, kita harap dan kita cita-citakan ini yang kita dapat capai daripada Ramadan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pasti kalau ada soalan kalangan pelajar kita, kalau ada, sila Syafiq. Ustaz, saya nak ringkas ya, insya-Allah. Ustaz, bagaimana kita nak istiqamah dalam melakukan amalan-amalan yang baik dalam bulan Ramadan ini, Ustaz? Baik, contoh istiqamah kepada amal-amal yang baik sepanjang Ramadan. Nak tidak nak kita kena faham, orang yang nak istiqamah dengan amal kebaikan dan menjadi orang bertakwa, dia kena faham sebenarnya tujuan apa dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi ditanya tentang istiqamah. Kata Nabi, qul amantu billah thumma istaqim. Bila kita faham kita beribadat kerana Allah, kita akan istiqamah. Kita mengharapkan redha manusia, kita harap redha Allah. Kita harap pujian manusia, pujian Allah. Jadi kalau ada kekuatan itu, InsyaAllah kita akan dapat beristiqamah lillahi ta'ala. Nawaitu kan Allah, bukan kerana orang, kerana isteri, kerana suami, kerana orang kawan, tidak, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkinlah dalam keadaan kita bercakap pada pagi ini tentang Ramadan dan takwa, kesan takwa itulah sebenarnya menjadi nadi dan jantung pada Ramadan kita,